만나면 너 죽는다. 네가 지금 남 걱정할 때가 아니야. 내가 말했잖아, 건들지 말라고. 제가 여동생을 좀 찾고 있거든요. 진짜 만나있잖아, 너! 너 뭐냐? 네 동생 수신호. 내 목소린 들리지도 않고 경고등도 꺼졌고. 그럼 뭐 죽어야지. 살았네? Cerita sinopsis filem ini dimulakan dengan kisah yang berlaku satu malam sahaja, di mana Kyu-min telah berjumpa dengan Sonju di dalam keadaan cedera parah kerana telah diculik oleh pembunuh bersiri yang psiko iaitu bernama Dong-shik. Kyu-min tidak sempat membantu Sonju kerana ketika sedang berkomunikasi dengan Sonju, Dong-shik telah datang dengan membawa sebilah kapal untuk menyerang Kyu-min. Bermula dari sinilah Dong-shik mula memburu Kyu-min untuk menjadi sasaran mangsa seterusnya. Kyu-min cuba melarikan diri namun tidak berjaya. Dong-shik menggunakan teknik penyamaran bagi mengelirukan Kyu-min dan ibunya. Di dalam kes dua beranak ini, sasaran Dong-shik sebenarnya ialah ibu Kyu-min, tetapi Sonju pula muncul di kawasan tersebut. Jadi Dong-shik menyerang Sonju terlebih dahulu, tetapi belum sempat hendak pergi ke mangsa seterusnya, Kyu-min sudah muncul dan mengganggu rancangannya. Apa yang menakutkan apabila Kyu-min dan ibunya membuat laporan polis. Dong-shik tiba-tiba muncul dan memberitahu tentang adiknya yang hilang. Kyu-min pun percaya gadis yang dia jumpa itu adik Dong-shik. Apabila pihak polis datang untuk memeriksa di tempat kejadian, mangsa tersebut tiada di situ. Kyu-min tidak dapat mengenal pasti pembunuh tersebut kerana pembunuh itu memakai mask. Rahsia telah terbongkar apabila ibu Kyu-min ternampak telefon milik gadis tersebut iaitu Sonju berada di dalam beg Dong-shik dan cuba memberitahu kepada Kyu-min dengan menggunakan bahasa isyarat. Dong-shik mula merasai rahsianya telah terbongkar, lalu dia terus mengugut ibu Kyu-min. Apa yang menakutkan, benda ini berlaku di balai polis. Di sinilah berlaku pergelutan di antara abang sebenar Sonju iaitu seorang anggota polis dan Dong-shik. Filem minat ini sebenarnya ingin menonjolkan tentang orang kurang upaya yang menjadi mangsa diskriminasi dan suara mereka tidak dihiraukan. Cerita diteruskan apabila taktik Kyu-min menggunakan helah dan berjaya melepaskan diri di balai polis. Dong-shik sempat melihat tempat tinggal Kyu-min di dalam laporan polis di balai polis. Filem ini diakhiri dengan apabila Dong-shik meneruskan pemburuan ke atas Kyu-min dan ibunya. Dong-shik berjaya mencari tempat tinggal Kyu-min dan bermulanya aksi kejam mengajar hingga ke bandar. Klimaks apabila Kyu-min telah berlari dan cuba untuk menikam Dong-shik, tetapi telah tersasar ke perutnya sendiri. Pihak polis telah berjaya menembak di bahagian kaki Dong-shik. Walaupun Dong-shik dalam keadaan parah, Dong-shik masih mahu membunuh Kyu-min dan menyebabkan tembakan dari pihak polis yang bertalu-talu ke arah Dong-shik. Dari filem ini juga saya akan menghuraikan isi-isi penting iaitu yang pertama, watak yang terlibat. Yang kedua, masalah ataupun dilema etika. Yang ketiga, nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan. Yang keempat, sebab mengapa watak membuat keputusan itu. Yang kelima, kaitkan keputusan tersebut dengan teori etika. Yang keenam, pendapat sama ada watak membuat keputusan yang betul atau tidak dan sebab. Watak yang terlibat dalam filem ini, watak yang pertama ialah Dong-shik. Dong-shik merupakan seorang watak pembunuh bersiri dan juga psiko yang selalu menyerang wanita dan lelaki pada waktu malam. Watak yang kedua ialah Kyu-min. Kyu-min merupakan seorang watak gadis yang pekak dan juga bisu yang bekerja di kaunselor bahasa isyarat di pusat panggilan bahasa isyarat. Watak yang ketiga ialah Sonju.
Sonju merupakan adik perempuan Jontak dan juga merupakan sasaran pencolekan kedua kepada Don Shik. Watak yang keempat ialah Jontak. Jontak merupakan abang kepada Sonju dan juga merupakan pegawai keselamatan. Watak yang kelima ialah Gil Hyeyo sebagai ibu kepada Kyu Min yang juga seorang watak yang pekak dan juga bisu. Watak tambahan pula dalam filem ini ialah yang pertama Jo Woon Chang dan Jang Dyeonju yang merupakan seorang pegawai polis yang menyelesaikan masalah pencolekan Sonju yang dikenali sebagai adik Jontak. Yang kedua, Lee Jang-yu pula merupakan seorang lelaki yang mabuk sewaktu berada di balai polis dan juga pergaduhan dengan Don Shik. Masalah ataupun dilema etika. Masalahnya ialah Don Shik mengalami masalah keganasan dalam keluarga. Dilema yang pertama, Kyu Min mengalami dilema apabila melihat kesakitan Sonju akibat seksaan Don Shik. Dilema yang kedua, Kyu Min seorang gadis yang bisu dilema apabila ingin menjelaskan kepada orang ramai yang berada di bandar tersebut bahawa Don Shik iaitu seorang pembunuh bersiri yang ingin membunuhnya. Senaraikan pilihan watak untuk membuat keputusan. Pilihan yang pertama ialah melarikan diri daripada seorang pembunuh bersiri. Contohnya, Kyu Min cuba untuk melarikan diri daripada Don Shik iaitu seorang pembunuh bersiri yang psycho yang ingin membunuhnya. Pilihan yang kedua ialah membuat laporan polis secepatnya. Contohnya, Kyu Min cepat-cepat membuat laporan polis di balai tentang pencolekan Sonju pada malam itu yang mereka berjumpa di satu lorong yang gelap. Pilihan yang ketiga ialah segala rahsia hampir terbongkar. Contohnya, Kyu Min juga tidak menyangka bahawa lelaki yang mengkuari mereka ke balai polis itu ialah pembunuh bersiri. Pilihan yang keempat ialah halangan seorang anak kepada ibunya. Contohnya, Kyu Min cuba menghalang ibunya daripada terlibat dalam penggolakan dengan Don Shik. Jadi, dalam beberapa pilihan ini, pilihan yang terbaik ialah pilihan nombor 4. Iaitu seorang anak menghalang ibunya daripada terlibat penggolakan dengan Don Shik. Nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan tersebut. Nilai yang pertama ialah nilai keberanian. Contohnya, Kyu Min sanggup menghadapi cabaran untuk melindungi Sonjun dan ibunya serta mempertaruhkan nyawa untuk mereka. Nilai yang kedua ialah nilai bertanggungjawab. Contohnya, Kyu Min menyelesaikan masalah pencolekan Sonju iaitu adik perempuan kepada Jontak di balai polis. Nilai yang ketiga ialah keakraban hubungan antara abang dan adik. Contohnya, Jontak iaitu abang kepada Sonju yang sentiasa mengambil berat tentang keselamatan adiknya. Nilai yang keempat ialah nilai kasih sayang ibu terhadap anak. Contohnya, ibu Kyu Min berasa sedih apabila melihat anaknya menjadi mangsa pemburuan pembunuh. Seterusnya, dalam tajuk yang sama juga ialah nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan. Yang pertama ialah nilai standard. Nilai untuk sama ada seseorang itu baik atau buruk dan lebih baik atau lebih buruk. Contohnya, ibu Kyu Min lebih mengetahui lelaki yang datang kepada mereka itu ada berniat jahat kepada anaknya walaupun lelaki itu memakai pakaian kemas. Yang kedua ialah nilai peraturan. Peraturan menentukan tugas dan tingkah laku atau tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh seseorang profesional. Contohnya, tindakan pihak polis terus menembak di bahagian kaki Don Shik sebelum dia mula mengganas untuk membunuh Kyu Min. Yang ketiga, nilai prinsip. Nilai yang menerangkan tentang tanggungjawab. Contohnya, Jontak iaitu abang kepada Sonju, dia bertanggungjawab ke atas Kyu Min dan juga adiknya dalam mempertahankan pembunuhan Don Shik. Sebab mengapa watak membuat keputusan itu? Saya memilih watak Kyu Min. Keputusan yang pertama, dia telah membuat laporan polis dengan secepatnya mungkin tentang pencolekan Sonju di balai polis. Keputusan yang kedua,
Dia memastikan keselamatan Sonju terselamat daripada pembunuh bersiri. Keputusan yang ketiga, dia berasa curiga tentang lelaki yang menolong mereka itu dan akhirnya dia cuba melarikan diri daripada Dongshik yang menyerangnya di rumah. Lalu dia berlari ke bandar serta terus menikam Dongshik tetapi malangnya terkena dirinya sendiri. Keputusan tersebut dikaitkan dengan teori etika yang telah dipelajari. Teori yang pertama ialah teori utilitarianisme, iaitu watak berfikir jika pihak polis tidak bertindak tegas dalam kes keganasan Dongshik ini, maka ia akan memberi kesan kepada masyarakat yang lain. Teori yang kedua ialah teori kepribadian mulia moral, iaitu watak yang berani dalam menghadapi cabaran serta sanggup menolong Sonju walaupun keadaannya begitu sulit. Teori yang ketiga ialah teori nilai dan struktur, iaitu watak berasa bertanggungjawab ke atas keselamatan ibunya amat penting berbanding dirinya sendiri. Akhir sekali, saya akan menjelaskan pendapat sama ada watak membuat keputusan yang betul atau tidak dan sebab. Jadi, watak telah membuat keputusan yang betul, iaitu sebab yang pertama, berani dalam membuat tindakan. Iaitu Kyu-min seorang yang berani walaupun dia mempunyai masalah pendengaran dan bisu, malah dia boleh lagi mencuba menyelamatkan Sonju daripada pembunuh bersiri itu. Dan sebab yang kedua, ialah bertanggungjawab dalam menyelamatkan individu, iaitu Kyu-min cuba menyelamatkan ibunya daripada dibunuh oleh Dongshik, manakala dalam waktu yang sama juga Kyu-min cuba memberi rancangan kepada Sonju untuk keluar dari lorong gelap tersebut.